Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari Jumaat penghulu pagi segala hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, hari ini kita akan melihat daripada surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليما خبيرا. Ayat yang ke-35 surah An-Nisa. Kita membaca tafsir Al-Azhar daripada Hamka ayat 35 daripada surah An-Nisa. Terima kasih kepada Kefli MA, Amigo April, Ayin Hasnah, Syahrum Zainal Abidin, Saripah Habibah. Terima kasih pada tuan-tuan yang menyertai kami pada pagi ini. Begitu juga pada Sayu MU Imam Maznah Tauhid. Terima kasih kerana menyertai kami. Allah berfirman yang bermaksud, dan jika kamu takut perselisihan di antara mereka, wa in khiftum syiqaq, dan jika kamu takut berlaku perselisihan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka hendaklah kamu utus seorang hakim daripada ahlinya, yakni daripada orang belah lelaki, dan daripada seorang hakim daripada seorang belah perempuan. Jika keduanya mahu perdamaian, niscaya akan diberikan taufik oleh Allah di antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah Ta'ala aliman khabira, maha mengetahui lagi maha mengerti. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Rostam Effendi mengatakan bahawa di Kuantan mendung sekarang ni. Saniah Jaiz Kaknya boleh dengar. Baik, Zura Badlishah, alhamdulillah. Nur Hafizah Zahari, alhamdulillah. Baik, sekarang kita nak belajar iaitu berkenaan dengan syiqaq. Okey, apa dia syiqaq? Apa dia yang dikatakan sebagai syiqaq? Wa in khiftum syiqaq bainahuma, kalau kamu takut syiqaq. Baik, kalau kita lihat kepada perkataan syiqaq ini, iaitu satu perkataan yang membawa maksud kepada kita perselisihan. Kalau kamu takut berlakunya perselisihan di antara dua suami isteri. Tuan-tuan, ayat 34 tadi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dah dijelaskan kepada kita bahawa tanggungjawab laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Tanggungjawab sebagai suami adalah tanggungjawab isteri adalah mentaatinya. Maka kadangkala berlaku juga benda-benda perselisihan tu tak dapat dielakkan. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Memang dah diberi dah tanggungjawab
Suami pemimpin, isteri pengikut. Tapi bergaduh juga, bertembung juga. Macam kereta api, kepala ikut, kereta api belakang ikut. Tapi bertembung tak? Tembung. Tergelincir tak? Tergelincir. Kadang-kadang kereta api yang belakang pula dia gustan, kepala belakang pula berjalan dia. Begitulah dalam rumah tangga, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang yang menimbulkan perselisihan mesti salah satu daripada dua. Tak isteri suami, tak suami isteri, ataupun kedua-duanya menjadi punca perselisihan. Kadang-kadang si suami zalim dalam pimpinan. Jadi seorang suami yang zalim, yang tak bagi nafkah, yang tak bagi nafkah, yang panas baran, yang suka memukul, yang tak reti duduk di rumah, yang langsung tak bantu kerja rumah. Suami ni dia tak tahu nak kata apa lah. Isteri mula naik minyak dia buat benda hak bergaduh, dia melawan, dia bertengkar, dia cekik lelaki dia, macam-macam. Kadang-kadang pula si perempuan tu derhaka ataupun nusyus, melawan, cakap kasar, habis segala pinggan dihempuk, dipecahnya. Jenis tak bagi suami masuk dalam rumah, kunci pintu, bertempik, bertempak, malu semua orang dengar. Maka kerana si laki-laki bertambah zalim atau si perempuan bertambah nusyus, maka perempuan bertambah zalim, suami bertambah zalim. Perempuan bertambah nusyus, suami bertambah zalim. Suami menambahkan kezaliman, isteri menambahkan kenusyuzan. Ni dia, tuan-tuan. Kenangan ketika bercinta habis. Kenangan indah waktu bertunang tak ingat dah. Kenangan indah, memori indah ketika akad nikah, kenuri kahwin, lupa bila dah mari syiqaq. Dia mari dah memori luka. Dia mari dah pinggang mangkuk terbang melayang-layang. Dia mari dah. Mana dia yang gambar dekat taman bunga tu mana? Yang lepas akad nikah dengan gaun pengantin, baju kod pengantin, pergi ambil gambar dekat taman bunga, kameraman tidur, berdiri duduk atas pokok. Mana? Dah lupa dah kenangan manis tu. Bila mari perselisihan, bila mari syiqaq, lupa. Mana dia yang panggil Habib, I love you, B, I love you. Sekarang babi, bukan B dah, babi you ni. Inilah yang menjadi masalah pada kita, tuan-tuan. Kalau sayang, melebihi had. Kalau benci pun melebihi had. Sekali rasa kecewa, sekali rasa frust. Macam kita duk tengok dalam Facebook lah, suami isteri dah bercerai. Dah bercerai sudah lah, tak habis lagi cerita pula apa yang berlaku, apa yang dibuat, apa ini semua ceritanya pula. Buat live lagi, kisah rumah tangga, kisah dalam selimut, kisah dalam kain. Ini ayat ni datang syiqaq, panggil keluarga belah sana, panggil keluarga belah sini, bincang apa maksud jadi dengan anak-anak kita ni, apa jadi dengan anak-anak saudara kita ni, habis ni, bincang. Bukan perbincangan tu di dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, habis dilondeh seluar, dilondeh, habis jagalah aib, diuguk sana, diuguk sini, naik mahkamah, turun mahkamah. Mana saat kau romantik hari tu? Minum air kelapa sebiji kongsi berdua. Mana romantik hari tu? Candlelight tu di mana? Lupa dah.
Kalau ditanya satu demi satu, satu pihak menyalahkan yang lain. Si suami mengatakan isteri dia nusus, si isteri pula kata suami dia yang zalim. Suami kata sebab engkau nusyus, sebab tu aku tak bagi duit nafkah. Isteri jawab, saya nusyus sebab awak tak bagi duit nafkah. Saya keluar rumah cari makan, cari kerja, nak harap awak tak bagi. Kenapa awak keluar rumah tak minta izin saya? Nusyus. Sebab awak nusyus dengan saya, sebab awak tak bagi duit. Oh, bergaduh. Ni semua orang pandai-pandai kan. Zaman sekarang semua orang pandai-pandai. Okey, mana ada orang bodoh sekarang ni? Orang bodoh-bodoh pun tak ada sekarang ni. Semua kena pandai belaka. Inilah dia tuan-tuan. Orang Melayu ni penuh dengan bahasa kiasan. Bodoh tu lain, bodoh halang tu lain, cerdik-cerdik bodoh tu lain, bodoh-bodoh cerdik tu lain. Dia tu macam mana? Dia tu bodoh-bodoh cerdik, bodoh-bodoh tapi cerdik. Dia tu buat bodoh je tu. Dia kayaknya tahu apa, dia buat bodoh je. Apa yang kau ni buat bodoh je? Kadang-kadang kita kena buat bodoh-bodoh sikit. Banyaknya makna tersirat daripada bodoh ni. Tapi pasal tak belajar benda lain, tak belajar adab, tak belajar akhlak, tak belajar tentang gaya bahasa orang kampung, gaya bahasa orang lama. Sebab tu kita ni kalau orang tua-tua cakap jangan nyampuk. Pergi belajar banyak, bergaul dengan orang, baru kita jadi elok. Tuan-tuan yang saya hormati, si isteri mengadu mengatakan bahawa suaminya tidak memperdulikan, tidak bagi nafkah, tidak bagi batin, tidak ada perdamaian lagi. Masing-masing dah tak duduk sebumbung dah 6 bulan. Okey, dah sebulan tak duduk sebumbung dah. Si suami pula tak balik, si isteri pula tak bercakap. Bila mak datang, mana laki kamu beda? Tahu, lantak dia lah mak. Agak-agak bodoh. Bodoh tahap gabang. Tahap gabang, bukan gaban. Jadi tuan-tuan, Siti Hawa Abdul Rahim, bodoh-bodoh ni tengah viral. Aduh, dia tak pernah jumpa lagi cuk kodok bodoh. Apa cucu dibuat tu leha, tak ada buat apa kat anak. Cuk kodok bodoh je. Nampak cuk kodok bodoh. Cuk kodok ni pergi sekolah ke? Aduh, luahnya bahasa bodoh bagi bahasa orang Melayu ni tuan-tuan. Aduh, entahlah kita ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, mak tanya pada anak, mana laki kamu beda? Saya tanyalah mak dia tu tak balik terus pun tak apa, menyampah mak. Tak boleh kamu tu laki bini. Kita orang ni dah bukan macam laki bini mak. Yang hak laki-laki pula bapak dia tanya, kamu tak balik rumah kamu ke Leman? Tak ada balik lah ya. Apa hal tak balik? Tempat kamu kan di sisi isteri kamu. Apa jadi pada dia tinggal seorang? Dia cerdik ayah, saya ni bodoh-bodoh. Dia cerdik, pandailah dia uruskan diri dia. Saya ni bodoh-bodoh. Yalah, walaupun kamu tu bodoh-bodoh, tapi kamu kenalah jaga isteri kamu tu. Habis tu dia kata saya bodoh. Memanglah dia kata engkau tu bodoh, tapi bukannya engkau tu bodoh sungguh. Ada benda yang kau buat tu tak betul. Abang ni bodoh lah. Bukan 100% bodoh, 0.01% je bodohnya. Sebab apa? Dia suruh kau beli kicap, engkau belikan sos kicap, cili kicap, tu yang dia marah. Dia nak kicap soya. Itu namanya cerdik bodoh-bodoh cerdik, cerdik-cerdik bodoh.
Jadi dah 6 bulan tak balik. Kenapa kamu tak balik? Saya tak suka dengan dia lah ya. Asyik-asyik kata saya bodoh, asyik kata bodoh. Saya bukan bodoh, saya buat bodoh-bodoh je. Nampaknya dah kamu ni. Maka pergi je buat agama tak settle, pergi jumpa qadi tak settle, buat kaunseling tak settle. Kita buatlah tuan-tuan syiqaq. Mertua belah sana telefon, mertua belah sini angkat. Macam mana anak menantu kita ni Tuan Haji? Itulah saya ni Tuan Haji. Hai, budak-budak ni pun saya dia tak tahu nak cakap apa lah Tuan Haji. Macam mana pendapat Tuan Haji? Hai, banyak benar Tuan Haji. Yalah, Tuan Haji ni pun mertua Tuan Haji, besar dia pun Tuan Haji juga. Datang bincang. Apa masalah anak menantu? Anak perempuan saya Tuan Haji Mat, dia mengadu. Yang suami dia si Leman tu, ayah Leman pula cakap, Leman ni dia ada cakap pada saya, oh dia orang ni salah faham lah rupanya. Itulah gunanya hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada wakil daripada belah suami, ada wakil daripada belah isteri untuk datang bincang. Tapi jangan sama-sama dia orang bergaduh pula. Jangan bawa satu pahaman, anak aku betul, anak saudara aku betul, wakil perempuan yang betul, wakil lelaki pula kata aku betul, dia orang tu salah. Kalau gitu bukan bincang, itu nak bertumbuk. Itu nak bertumbuk tuan-tuan yang saya hormati. Nur Aidah, bodoh-bodoh cerdik. Ibu Zul, saya bukan bodoh, saya buat bodoh-bodoh je. Tahu tak apa, kalau akak buat pandai semua, lepas tanggungjawab si suami. Sebab tu kadang-kadang isteri ni paksa buat tak erti ke. Kamu ada ke pergi, manalah saya tahu abang nak parking payah, semua payah. Mana saya pandai. Kamu tu apa yang tahu? Tak apalah, aku pergilah kejap. Nampak? Itu tanggungjawab dia. Itu tanggungjawab dia kalau sebagai suami lah. Bila isteri tunjuk pandai semua, lama-lama suami duduk depan TV, tengok TV, duduk depan handphone, main game. Isteri kena buat kerja semua. Pipe bocor, isteri repair. Abang, pipe ni bocor, macam mana nak buat? Kamu ambil lah sepanah hidup tu, pandai-pandai kamu lah. Buat. Abang, akak kena buat bodoh-bodoh sikit. Macam mana tak tahu lah abang. Lagi banyak pula air keluar ni bang. Lama-lama dah lah kamu ni. Tak ada harap, biar aku yang buat. Selesai masalah. Itu salah satu maksud bodoh-bodoh tu. Kadang-kadang jangan tunjuk terror sangat. Walaupun kita terror. Saya ni ada silat. Jangan tunjuk sangat. Sebab kadang-kadang bila saya tunjuk saya ada silat, orang depan buat keluar pistol. Apa guna silat saya? Tunjukkan kita lemah. Tolong cik, jangan tembak saya cik, tolong cik. Dia tak tembak. Pantang anak Melayu. Pum. Dah diam. Pantang terus ada kat hospital sekarang ni. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, di dalam rumah tangga kita ni kena ada. Hari ni menu nasi goreng bodoh-bodoh. Banyak pula bodoh-bodoh pagi ni. Danisha Baharum, isteri jadi power woman. Jamalia orang kecil kena buat bodoh, kalau tak teruk lah. Kadang-kadang kita kena buat bodoh juga. Syafina Sufian buat bodoh tapi tahu semua. Yes. Siti Arija, kadang-kadang budak-budak anak menantu ni dah tak ada nak minta tolong bincang, tolong selesaikan, dia pakai kepala otak dia orang saja. Isteri kena buat bodoh-bodoh supaya suami tak serah semua tanggungjawab kat isteri. Betul ustaz. Kena buat bodoh juga, cakap je tak pandai semua, asyik pandai saja. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita kahwin dulu. Kita minta anak dia, kita jumpa mak dia ke bapak dia kan. Ya. Makcik, saya suka dengan anak makcik. Ya. Saya kalau boleh saya nak kahwin dengan dia. Ni saya datang jumpa makcik ni, kalau boleh tak saya datang Minang. Kita jumpa mak pak dia. Kan?
Kemudian masa nak akad nikah pun bapak dia yang sign, wali. Kenapa bila ada masalah tak libatkan mak bapak? Mak, saya nak kahwin. Dengan siapa? Dengan anak Tok Pengulu. Boleh tak mak? Setuju tak mak? Mak setuju je. Bapaknya, ulanglah, janji kamu kahwin, usuk Kenapa bila ada masalah tak bincang dengan bapak, tak mengadu dengan mak? Mak, saya ada masalah sikit dengan isteri saya. Minta nasihat mak. Isteri saya ni mak. Belah sana pula, ayah, saya ada masalah dengan abang Usop. Dah buntu fikir. Saya ni pandai, tapi hari tu saya buat bodoh-bodoh pun tak kena juga. Lagi teruk dia tekan saya. Dia panggil saya bodoh terus. Jadi saya sekarang stres lah ayah dengan abang Usop. Boleh tak ayah settlekan? Apa salahnya libatkan dia orang? Ini langsung tak nak bagi tahu, malu lah, takut mak marah lah, apa lah. Supaya adanya orang tua tadi dia menasihati. Dia bukan campur tangan. Dia cuba nak menjernihkan yang keruh, nak memperbaiki yang renggang, merapatkan yang jauh, menutup pintu-pintu berlakunya perceraian, kezaliman, pergaduhan dan sebagainya. Dan kita sebagai orang tua, kita sebagai menantu, sebagai mertua, ambil satu pendekatan. Anak aku ke, menantu aku ke, aku tak masuk belah mana-mana. Aku nak cari kebenaran. Aku nak macam mana nak settlekan masalah. Bukan mentang-mentang dia anak aku mesti masuk belah anak aku. Tak. Walaupun dia menantu je, tapi dia betul, aku tetap kata dia betul. Inilah dia tuan-tuan hakim, yang disebut hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dalam ayat 35 surah An-Nisa ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Halimatus Sa'diyah berkata, setuju Ustaz, bila isteri buat-buat bodoh adalah peluang isteri nak puji suami. Yusra Azara, saya setuju dengan Ustaz, tak boleh nak tunjuk pandai sangat. Ru'aizah Ayub, hai terkenalah Ustaz. Marwa KN, alhamdulillah. Zarina Makno, Kusalam. Tengku Syaidah, 40 hari abang Usuk panggil bodoh, jadi bodoh terus. Doa tu makbul terus, tak tahu apa, bodoh terus, kan. Nak panggil bodoh lengkap. Sebab tu kita dah baca dah semalam, tanggungjawab seorang suami, hak seorang isteri kepada suaminya. Suami tidak boleh memanggil isteri dengan panggilan-panggilan yang buruk. Saja buat bodoh-bodoh depan suami, nak bermanja lah katakan. Salbiah Halim. Baik, Salina Bugar, ucapan merupakan satu doa. Okey, Syafina Sufian, betul tu Ustaz. Kadang menu-menu bodoh-bodoh, nasi putih telur kicap pun lagi nikmat dalam rumah tangga. Tak gitu. Okey, daripada Rosilawati Rosa, Assalamualaikum Ustaz dan rakam FB, kena nasihat dua-dua anak menantu dah kena campur juga. Ini daripada ini daripada Rosalisa tadi. Baik tuan-tuan yang saya hormati, perkataan syiqaq ini ialah, syiqaq berasal daripada perkataan retak, menghadang, pecah. Retak, menanti belah. Retaklah, tinggal nak perang. Retaklah, tinggal nak perang saya. Perang tu bukan gaduh, perang pecah. Retak, menanti belah. Itu nama dia syiqaq. Kalau orang tanya pada kita, Ustaz, apa makna syiqaq? Syiqaq maknanya ialah retak, menanti belah. Padahal belum bercerai. Kalau orang lain, orang tangan ketiga tidak campur, hal ini bisa berlarut-larut.
Kalau mak bapak tak tolong tengok mendamaikan, kalau ipar dua tak tolong damaikan, makin melarat. Maka datanglah perintah supaya kamu, yakni kedua-dua belah pihak, turun tangan, atau masyarakat turun tangan, atau ketua kampung turun tangan, pemerintahan turun tangan, pejabat agama turun. Sebab apa? Selamatkan rumah tangga dia orang ni, permudahkan pertemuan dengan dia orang. Manusia yang baik ialah manusia yang memudahkan urusan orang, yang memberi manfaat kepada orang. Itu manusia yang baik. Saya sebagai pegawai takbir, saya sebagai tuan qadi, pegawai takbir agama, bila ada kes-kes yang melibatkan bergaduh, bercerai, senangkan pertemuan. Jangan nak sulitkan pegawai-pegawai. Ni nak jumpa punya susah. Saya ni ada meeting ni, isteri saya ada kursus ni, saya nak kena hantar ni, saya ada seminar ni. Ini bala. Tengah-tengah tak cerita hantu kat lima. Kan yang driver ambulans cerita hantu kat lima balik rumah tu, merungut sepanjang masa duk ambil orang sakit di kampung pisang tu. Apa nak jadi orang kampung pisang ni? Bala ni. Saya ada kursus ni. Amboi. Saya nak kena hantar isteri saya seminar ni. Amboi. Jangan merungut dengan kerja. Kalau rasa merungut dengan kerja, letih lah, penat, berhenti. Yang kata minta kerja siapa? Kami dah penat, berhentilah, pergi kerja lain. Gaji masuk, penat-penat pun gaji masuk. Memang tugas kita untuk itu, layan je lah. Jangan duk cerita orang penat. Dah kerja kau minta. Itulah kerja kau, nak kerja senang. Banyak kerja senang yang tak penat. Attendant parking tak penat, pergi kerja. Menyambut tetamu kat hotel tak penat, dia senyum. Tak penat. Penat, semua kerja penat. Yang tak kerja pun penat lagi, penat. Duit tak ada. Kita penat-penat pun duit masuk, bonus jalan. Ada orang yang penat, duit tak masuk, income tak ada, bajet lari, kos meningkat, duit tak masuk. Yang tu lagi penat. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak cakap pada tuan-tuan bahawa kita membantu meringankan usaha orang lain itu, Allah suka. Membantu orang lain yang dalam kesusahan, kegawatan tu Allah sayang. Siapa yang memudahkan urusan lain, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan dia pula. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita tengok ada ipar kita ada dalam masalah, panggil dia. Apa masalah kamu, Intan? Tak adalah, saya sebenarnya Kak Nap dah 7 bulan Abang Bidin tak kerja, tak bagi nafkah. Baru ni kereta kami kena tarik, elektrik dah dapat bil merah. Tahulah, beras pun tinggal setengah kampit je lagi. Minta dia beli, dia kata tak ada duit. Tapi dia tak nak kerja. Dulu dia kerja kilang biskut, tutup. Lepas tu dia tak nak kerja dah, dia duduk kat rumah je. Saya ni Kak Nap faham lah, ngandung ni 8 bulan, apa tenaga saya boleh buat. Bila saya kata pergi kerja, dia tampar saya pun geram, saya lompat atas badan dia pula, buat smackdown. Itu yang gaduh tu.
adik aku ni dah melampau, perempuan mengandung pun ditampar ya. Nanti kak panggil dia. Tapi kak nak jugalah kalau boleh kakak kamu pun datang sekali, kita bincang Intan. Tanya pada suami ni, betul ke kamu tak kerja dah 7 bulan 6 bulan? Dah. Dulu kerja berhenti kena buang, kena ambil sekut tutup. Habis tu tak cari kerja lain, cari tak dapat. Akak tanya elok-elok, jawab elok-elok. Yelah, dah cari kerja tak dapat. Berapa tempat yang kau cari? 1. Itu bukan cari, itu pergi tengok. Cari ni sampai jumpa, itu cari. Kalau tengok, itu bukannya cari. Tadi akak cakap jangan tinggi suara, akak pula tinggi suara. Itu bincang. Jadi tuan-tuan, bila kita semua sepakat, sehinggalah bila kita tengok macam mana Haji, budak-budak ni dah tak boleh diselamatkan rumah tangga dia orang, pulanglah pada dia orang kalau nak bercerai ke apa, kita dah tak boleh nasihat dah. Dan nampak gaya pun dia orang pun tak terima dah, memang dah bulat dia orang ni nak bercerai, dah habis. Akhirnya berlaku perceraian dan tidak membawa pergaduhan kedua-dua belah pihak keluarga. Bila kita libatkan wakil daripada sebelah perempuan dan wakil daripada sebelah laki-laki berbincang. Tuan-tuan yang saya hormati, datangnya hakim ataupun wakil keluarga daripada sebelah perempuan, sebelah lelaki ni ialah untuk mengkaji, menyiasat, meneliti apa punca sebenarnya. Mungkin salah faham, mungkin kerana ada orang fitnah, mungkin tabiat, mungkin kerana sihir. Carikan jalan pendamaian, titik pertemuan. Mudah-mudahan dalam pertemuan tadi ni ada taufik yang Allah Ta'ala bagi. Jangan biarkan anak menantu kita yang dalam usia muda membuat keputusan. Isteri umur 19, suami 22. Muda tak? 6 bulan, 7 bulan seronoknya kahwin, melompat-lompat. Masuk setahun, suami ni umur 22, dia tak puas lagi naik motor merempit. Malam-malam pergi merempit, lepak naik motor, lepak dekat depan kedai mamak sampai pukul 2 pagi. Isteri ni 19 tahun, muda lagi, duk buat TikTok. Bila suami tak ada, dia layan medsos, media sosial, dia duk layan medsos, sosmed. Akhirnya orang ingat dia belum kahwin, umur 19. Orang duk tag dia, orang duk mesej dia, orang duk suami baca bergaduh. Yang si suami belum habis lagi enjoy dengan mak motor dia, yang si isteri pula belum habis lagi enjoy dengan toktik dia. Apa jadi? Sebab itu kalau anak-anak kita kahwin muda, anak-anak kita kahwin pada usia yang muda, kita sebagai mak bapak lagilah kena ambil berat. Ajari mereka bagaimana untuk melayari rumah tangga dengan baik. Masurah misro, ustaz tak nyanyi leka lagi hari ni, habis tu tak ada permintaan. Macam mana nak nyanyi, permintaan tak ada? Maka tugas hakim daripada kedua-dua belah pihak ialah mendamaikan, mencari solution, membuat solution, mencari titik pertemuan. Dan
apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim tadi, suami dan isteri tadi, ikutlah. Apa-apa keputusan yang dibuat oleh wakil-wakil tadi, suami isteri tadi, berlapang dada lah. Puncanya kamu usuk malah kerja, isteri kamu tu pregnant, ubahlah perangai. Ayah bagi kamu 3 bulan untuk berubah. Pergi minta kerja, cari kerja. Jadi pemandu Grab pun boleh, hantar makanan Food Panda pun boleh. Jangan duduk saja isteri kamu tu nak bersalin, nak beli lampin, nak beli susu, nak beli peralatan baby. Kamu ni pun satu, Intan oi. Dulu waktu suami kamu meniaga malam-malam burger, kau marah, kamu jealous. Bila dia berhenti kerja malam, pendapatan dia tak cukup. Kebetulan kilang biskut dia kena tutup, ada zombie. Sekarang tak ada kerja. Bincang elok-elok. Inilah tuan-tuan nama dia, satu perkataan, nama dia syiqaq, perselisihan yang membawa retak. Dan datang Dr. Cermin, dia gam balik, retak tu pun hilang, ada bekas sikit-sikit je lagi. Cantiknya tuan-tuan, kaca yang retak, datang Dr. Cermin, dia menyambung balik keretakan tadi. Okey, Tengku Syahidah, sedangkan lidah lagi tergigit dah nyanyi. Nur Madinah kan dah nyanyi dah tadi. Ada lagi lagu permintaan. Seri Muhammad, ustaz banyak berlakon hari ni, tak nyanyi pun. Drama mengajar orangnya dialog, biasalah orang berumah tangga. Ada asam garam dalam kehidupan dan jangan campur urusan mereka. Rumah tangga itu sains mesti menang. Itu daripada sains mesti menang. Ya. Bukan kita campur, perintah menasihati mereka tu perintah Allah. Sains mesti menang. Ni ada Allah yang suruh kita menyelamatkan rumah tangga, memberi nasihat kepada orang lain dalam rumah tangga. Jadi perkataan jangan campur urusan mereka rumah tangga tu. Okey, biasa kita dengar lah, dengan campur rumah tangga orang, jangan campur. Tak, memang kena campur. Anak kita, adik kita, abang kita. Siapa yang suruh campur ni? Allah. Allah kata ambil wakil belah kanan, ambil wakil belah kiri, duduk bincang. Okey. Kemudian Rogayah bakar lagu Alicat, sekuntum mawar merah, sebuah puisi untuk gadis pilihan. Di bulan Februari mulanya cinta bersemi dan kehadiran Kabisah Kemi teman minta sampaikanlah salam cintaku padanya, walaupun terluka namun ku masih sayang, kerana cintaku mewangi dan harum walau tercampak di mana jua. Okey, lepas nikah macam-macam terjadi. Siti Maimunah selawat tafrijiyah ustaz, insya-Allah petang nanti. Kalau Siti Maimunah tak selawat sama dengan saya petang nanti, jaga Siti Maimunah ni. Baik, saya kahwin umur 17. Allah, Nur Fahanim 17, dia kata 5. Sampai sekarang dah 12 tahun kahwin, pelbagai cabaran dihadapi. Alhamdulillah. Maria Ismail, terima kasih. Dah retak 1000, macam mana boleh gam ustaz? Kalau hati telah retak, kena tukar hati baru. Okey, Nurul Iyana ustaz, buatlah suruh suara Haji Bahril. Sedap pula karipap ni.
Bak lagi satu Cikgu Murni. Itu cara minta karipak, tuan-tuan. Kalau mertua kata Salbi Halim, menantu tetap menantu, tak boleh jadi macam anak sendiri, apa peranan kita sebagai menantu, Ustaz? Kalau mereka kata begitu, ini pak mertua pun satu hal. Kita dah terima dia sebagai menantu kita. Dia dah keluarga kita lah. Kalau nasihat dia betul, menantu je pun ikutlah. Kamu diam. Kamu menantu je tau. Jangan cakap macam itu. Walaupun dia menantu, tapi nasihat dia betul. Kita kena ikutlah. Walaupun dia ipar je, tapi dia cakap betul. Dan janganlah menantu-menantu pula cakap pada isteri dia, abang ni nak cakap banyak pun tak boleh. Abang ni menantu je. Abang tak boleh campur sangat keluarga you all ni. Tadi kita cakap dah, kalau benda tu salah, tegur. Kalau benda tu betul-betul lah, walaupun kita menantu sekalipun. Baik, Siti Nasuha Muhammad Farid, Ustaz nasyidlah pula. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan dalam bermacam ragam isinya, tak terduga manusia. Lautan dalam tu lagu orkes Sinar Murni kan. Ada satu lagi lagu Suraya yang saya suka, lagu Suraya tu tuan-tuan. Jika diri ingin dikenang, semailah benih di setengah sawah. Jika diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Sedap lagu tu kan. Baik, Ustaz, lagu Salim satu. Lagu Salim lagu apa? Suci dalam debu. Lagu madah siapa yang dapat menyeri sinar cintamu. Lagu tu saya suka tuan-tuan. Siapa yang dulu manis. Lagu tu saya lupa. Saya suka lagu tu. Lagu tu saya suka. Apa tajuk dia saya lupa tuan-tuan. Lagu Salim. Selawat Ustaz. Petang nanti Ustaz Hindi satu. Aduh, chal meri sati, oh meri hati, chal lecet acara ki cikit terlihat semang. Okey, Jamilah Pacok. Bila isteri nak tolong, suami pula ambil kesempatan lepas tanggungjawab, ni pun satu masalah. Sebab tu saya katakan tadi, suami kena faham awak tu pemimpin, awak yang buat kerja, awak lah yang tanggung, isteri bantu je kalau awak tak mampu. Bukan dia ambil alih semua. Kena faham tu, jangan ambil kesempatan di atas kebaikan si isteri. Nah, baik. Ustaz nak minta nasihat, macam mana pula kalau ibu mertua yang tak suka menantu sebab menantu gaji tak besar, tapi menantu selalu menolong dengan kederaannya. Apa nasihat Ustaz? Ini mak yang tak bersyukur. Dia faham yang bagus tu gaji besar, tapi bila sakit yang tunggu menantu yang tak ada gaji. Bila balik ke rumah, yang tukar lampir menantu yang tak kerja. Yang suap makan menantu yang sanggup berhenti kerja, tapi tak pernah ucap terima kasih pada menantu. Tolonglah jadi bersyukur. Menantu gaji kecil ke, menantu gaji besar ke, kita syukur. Menantu tak ada kerja pun syukur. Menantu buat online di rumah, buat present, kuih kasturi pun syukur. Jadilah hamba yang bersyukur. Yang kedua, akak, kalau kita dapat mak mertua yang macam itu, kita layan je. Kita doa pada Allah satu hari terbuka pintu hati dia, dan kita tolong tu kerana Allah, kerana kita ni isteri pada anak dia. InsyaAllah Allah mudahkan hidup akak. Yatim Mi'at, Ustaz nyanyilah lagu Beatles satu. I want to hold your hand, oh yeah. Lagu Beatles. Tak boleh banyak-banyak, nanti marah pula. Hindustan satu Ustaz. Hindustan, lagu apa Hindustan? Oh mere bete
Sumera kehena Cahe toko he Hesit tehirehena. Okey tuan-tuan. Okey, kita jumpa jam 3 petang nanti insya-Allah. Sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.